Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Cuti sebulan tu. Lepas tu lupa tahun arah. Ke surat 10. Ketiga. Baris ke 4. Okey 4. Syahdan. Qala musannif Tuan Husin Kedah rahimahullahu taala, syahdan maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air yang mutlak, iaitu air yang mutlak itu tiap-tiap air yang sunyi daripada qaid yang lazim. Qaid ni tambatan yang sunyi daripada qaid yang lazim. Tambatan yang lazim yang mesti dengan nama tu ditambahkan dengan suatu nama, disebut akan dia qaid yang lazim ni pada ketika disebut akan air. Kita sebut air, sebutlah qaid dia. Sebut air, sebutlah qaid dia. Nah, maka air ni suci tetapi tidak menyucikan. Nah, seperti mana? Tengok kata musannif, seperti tebu. Bila disebutkan air, kait dia dengan tebu, air tebu. Dan gula disebutkan dengan air gula. Dan sabun disebutkan dengan air sabun. Dan umpama yang lain-lain, mawar disebut air mawar, kopi disebut air kopi, air teh. Nah, jadi hanya air yang mutlak sahaja, air yang mutlak sahaja
yang suci lagi menyucikan, dan bagi menghilangkan najis. Nak menghilangkan najis mestilah air yang mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan. Jadi tiada sahlah kita mengangkat akan hadas, sama ada hadas yang kecil ataupun hadas yang besar, melainkan hanya dengan air yang mutlak sahaja. Air yang mutlak ni iaitulah air yang kita nak hukumkan mutlak ni, sekurang-kurangnya dia tidak bercampur ataupun tidak bersangkut ataupun tidak ditambah dengan nama yang lain. Nah sekurang-kurangnya. Kalau dah campur dengan najis jadi mutanajis, kan? Ni tak. Air tu suci. Suci air tu, tetapi dengan syarat tidak bercampur dengan yang lain. Campur dengan mana lazim dengan nama dia. Sebut air ada tebu, jadi air tebu. Air tebu ni suci, tetapi dia tidak menyucikan. Air gula suci, tapi tidak menyucikan. Maka air ni dia tidak sunyi. Air yang sunyi daripada qaid yang lazim. Makna dia air mutlak ni dia tak boleh ada sikit pun campur dengan yang lain. Qaid yang lazim, umpama dia air tebu, air gula, air kopi, air teh, air sabun, semua. Dan lagi kata musannif, dan iaitu apa? Air yang mutlak tu. Tadi yang pertama, air mutlak ialah air yang tidak sangkut dengan yang lain, iaitu tak masuk dalam qaid yang lazim. Yang keduanya yang dikatakan air mutlak tu ialah tiap-tiap air yang turun daripada langit. Semua air yang turun daripada langit, seperti air hujan dan air embun, ataupun air yang keluar daripada bumi, seperti air laut dan air sungai dan air telaga. Ada lagi boleh tambah lagi, air mata air, kan? Ayat telaga tu ayat mata air lah. Tapi ayat telaga ada yang dia bertakung. Ayat mata air yang mengalir, bila mengalir kalau besar jadi sungai, kita sebut ayat sungai. Ayat mata air lah. Baik. Dikata musannif, ayat yang turun dari langit ada dua, air hujan dan air embun. Tapi ada juga dibahaskan dengan air tu salji turun daripada langit, hujan yang jadi ais. Salji. Juga dikatakan dia adalah air yang mutlak. Salji. Lagi kata musannif rahimahullahu taala, maka sekaliannya mana? Air yang turun daripada langit dan air yang keluar daripada bumi. Ayat sungai, ayat telaga, lagi ayat mata air. Itu semua ayat yang keluar daripada bumi dan ayat yang turun daripada langit ni suci diri air itu, dan yang ini lagi menyuci bagi yang lainnya, yang lain daripada diri. Ayat mutlak ni ayat yang keluar daripada langit dan yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi ni suci diri ayat itu, lagi menyucikan bagi yang lainnya, yang lain pada ayat tu, atas barang apa sifat ada ia sekalipun. Tak kira lah sifat apa sekalipun. Ayat tu warna koko. Ayat warna koko. Tapi ayat tu ayat sungai. Maka ia adalah air yang mutlak. Ayat sungai warna koko. Lagi ayat sungai warna apa? Merah. Di mana ayat sungai warna merah? Ayat sungai warna merah. Di Cina. Ayat sungai warna merah. Boleh tak? Boleh. Ayat mutlak nama dia. Ataupun ayat yang masin. Ayat lek masin. Boleh ambil sembahyang tak?
Boleh. Saat ni ingat pasal dia masin, dia melekat. Oh tak boleh ambil semayang, pakat tak ambil yak semayang belakang. Duduk tepi lut, pergi naik ambil yak semayang atas bukit. Pasal apa? Ayat lut masin. Loh. Ada. Benda ni benda yang ada. Duduk tepi lut, tepi pantai. Buat kemah tepi pantai. Ambil ayat semayang naik atas bukit. Lagu mana? Duduk tepi pantai, buat kemah tepi pantai. Tapi bila nak ambil ayat semayang naik atas bukit, pergi ambil ayat atas bukit. Pasal apa tanya? Bila tanya pasal apa? Ayat lut masin. Loh. Dia tak kira lah apa sifat air itu sekalipun, selama mana ia adalah air yang keluar daripada bumi ataupun yang turun daripada langit, maka ia adalah air yang suci lagi menyucikan. Lagi menyucikan. Di ayat ni kita boleh ambil ayat semayang. Baik, tanbihun, ini satu penjagaan. Dan hilanglah nama air mutlak. Akan hilang nama air mutlak. Bila hilang nama air mutlak, makna dia tidak lagi menjadi air yang menyucikan. Walaupun dia suci, hilang nama air mutlak tu, tapi dia tetap suci, tetapi dia tak lagi menyucikan. Bila tengok kata musannif, pada segala air yang tersebut itu, ayat yang tersebut yang turun dari langit, yang keluar daripada bumi itu, hilanglah air yang nama air mutlak tu dengan salah satu daripada tiga sebab. Bila berlaku tiga sebab ni kepada air yang mutlak, maka hilanglah namanya sebagai air yang mutlak. Pertamanya, sebab mencampuri akan dia air mutlak itu oleh benda yang suci. Masuk dalam ayat mutlak tu oleh benda yang suci, yang tiada jadi ia benda yang suci tu daripada air. Dia tak jadi daripada ayat. Dan terkaya air itu, daripada mana? Daripada benda yang suci tu. Mana dia ayat tu lebih. Dan terkaya air itu daripadanya. Daripada benda yang suci tu. Benda hak suci yang masuk dalam ayat tu. Mana dia ayat tu mengatasi. Mengatasi. Baik, terkayanya dan terkaya air itu. Ayat mana? Ayat yang suci tadi ni, ayat mutlak tadi ni, terkaya daripadanya, daripada apa? Daripada benda yang suci. Yang dia tiada jadi daripada air. Akan sebagai bercampur yang tiada boleh dibezakan dia benda yang suci tadi ni daripada air. Seperti mana? Seperti sabun. Sabun masuk duk di dalam ayak. Bila masuk duk dalam ayak, ayak tu tadi ni jadi licin, berbuih saja, kan? Nak nama apa ayak tu? Nak bahagi keluar tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Dia dah berjelera masuk duk layak dah sabun tu. Maka ayak tu dinamakan air sabun, tidak lagi nama air mutlak. Tak lagi nama air mutlak. Dia dah nama air sabun. Dan air mawar. Masuk ayak mawar. Ayak mawar tu hak yang botol kecil tu, yang bila ada orang mati, orang duk sembok tu, ayak mawar kan, duk sembok ayak mawar tu kan. Masuk di dalam bekas ayak yang mutlak.
Bila orang ambil ayak ni, orang bau. Ni ayak mandi, ayak minum ke ni ayak mawar ni. Dia bau. Dia bau. Jadi tak boleh dah nak beza. Tak boleh dah nak beza ayak mawar dengan air mutlak. Nah, dan garam. Garam bukit. Masuk ayak garam bukit. Nah, garam bukit. Pahit. Masin pahit dan bagainya. Rasa. Nah, hilang. Dah jadi berubah rasa. Sampai kan kita nak kata ni ni ayak apa ni? Ayak garam. Sampai dah disebutkan nama ayak garam. Nah, dan masuknya benda asing ni tadi. Benda asing yang suci tadi ni mengubah ia benda asing akan air pada sifatnya sifat air. Ubah lagu mana? Akan ubah yang banyak. Ubah dia sehingga banyak. Sekira-kira hilang padanya pada air yang mutlak tu nama air mutlak. Tak lagi dah sebut nama air mutlak. Pegang-pegang ayak. Ni ayak apa ni? Ni macam ayak mawar. Dia hilang dah. Ni ayak mawar ni. Hilang. Ataupun pegang-pegang berbuih-buih ayak ni. Cedok-cedok main berbuih. Ayak pun berlincin. Cium-cium bau sabun. Ni ayak apa ni? Ni ayak sabun. Dia tukar terus nama dia. Dia tukar terus nama dia. Dia tukar nama. Maka ubah ni, ubah warna, ubah sifat ni, ubah warna, ubah bau dan ubah rasa. Ubah 3 sifat ayak ni. Ubah yang banyak sekira-kira hilang padanya pada air itu nama air mutlak. Sampai hilang nama air mutlak. Dan dinamakan dia air itu tak lagi dah nama air mutlak, tapi nama apa? Kalau masuk sabun dinamakan air sabun. Kalau masuk mawar dinamakan air mawar, dan kalau masuk garam dinamakan air garam juga. Tak lagi disebut dengan ayak saja. Ni ayak ni ayak. Tak. Dia ada nama dia. Maka ini nama dia qaid yang lazim. Qaid yang lazim yang merubahkan sifat air. Bila dia berubah sifat air, dia tidak lagi dinamakan air mutlak. Suci tak dia? Suci. Ayak ni suci. Boleh minum. Nak mandi pun boleh. Nak basuh pun boleh. Tapi nak ambil wuduk tidak sah. Mandi wajib tidak sah. Pasal apa tak sah? Pasal dia tak menyucikan. Dia hanya suci diri dia, tetapi dia tak menyucikan. Tapi dah berasa sayang kok nak mandi juga, mandilah. Tapi kena mandi wajib dengan ayak lain lah. Dengan ayak mutlak yang betul. Manalah tahu. Mandi sabun jatuh dalam kolah yang kecil. Padahal kolah tu, ayak tu kalau kita nak mandi wajib cukup. Dah jatuh lupa piduk kocak-kocak, dia berbuih tukar warna jadi ayak sabun. Elok nak mandi bau sabun. Ayak tu dah jadi bau sabun. Kita pun sebut ayak sabun. Maka tak boleh lagi dah nak mandi wajib. Tak boleh lagi dah. Baik, keduanya. Daripada 3 sebab ni, sebab yang keduanya ialah sebab dipakai akan dia. Pakai akan dia air yang mutlak itu pada basuh fardu, pada wuduk dan pada mandi. Basuh fardu pada wuduk dan pada mandi yang fardu, mandi yang wajib. Dah guna dah ayak ni. Bila dah guna dah ayak ni pada wuduk yang basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib yang mana? Kita ambil wuduk, yang mana basuhan yang wajib? Muka, tangan, kepala, kaki. Yang mana yang wajib? Kan kita basuh kan? Basuh nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang mana yang wajib? Yang pertama. Yang pertama tu yang mana? Tanya lagi. Bila nak boleh dapat jawab kan jangan tanya. Yang pertama tu yang mana? Mustakmal, okey, betul. Tak. Nak hukum yang pertama tu yang mana? Niat, basuh tangan tak ada niat dah. Yang mana yang nak dihukumkan yang pertama?
Ha? Tak. Dalam semua basuhan, kita basuh nombor 1, nombor 2, nombor 3 tak? Baik. Yang dihukumkan basuhan yang pertama yang wajib tu ialah basuhan yang apabila dah sampai rata. Lagi tak rata, 10 kali basuh pun masih duk pertama. Kena faham tu. Selagi tak merata air. Nah, duk basuh tak rata lagi. Tang ni tak kena lagi. Tak rata lagi. 10 kali dah duk ceruk muka. Nah, setengah timba dah habis. Tapi tak rata lagi. Tetap kekal dengan basuhan yang pertama walaupun banyak mana kita basuh. Dikira habis basuhan pertama tu apabila rata tempat basuhan. Muka, tangan, kaki rata tempat basuhan. Habislah basuhan yang pertama. Lepas dah rata tu baru dikira basuhan yang kedua walaupun dah nombor 20. Faham tak? Dah walaupun dah nombor 20. Nombor 1 tak rata, nombor 2 tak rata, nombor 3 tak rata, nombor 4 tak rata, nombor 5 tak rata. Masih tak rata lagi. Selama mana tak rata ayak kena pada anggota wuduk, selama tu dikira nombor 1. Tapi takkan nak basuh sampai 10 kali kot baru nak rata. No. Tapi ni kita nak buat contoh. Kalau kata kita basuh banyak kali pun selagi dia tak rata, maka dia dapat nombor 1 tu lah sampai bila-bila. Contoh lagi satu yang nak dihukumkan basuhan kita ni nombor 1, yang makna dia kalau duduk nombor 1 makna wajib lah. Ayat yang wajib. Contoh dia kita basuh-basuh muka. Nah, di pipi kita ni ada sisik ikan. Nah, maklumlah suami kan rajin mengai. Nah, suami mengai petang marin. Petang ni baru balik. Nah, kita tunggu suami siang ikan. Tunggu suami pesiang ikan. Kita pesiang ikan malam maghrib. Dah habis dah maghrib, ambil yak semayang. Masa duk kikir-kikir sisik ikan tu, mocik habis kok ke pipi, kok kepala, kok tangan. Baik, kita ambil semayang. Masa kita ambil semayang, kita tak berasa pun ada sisik ikan. Tak berasa pun ada sisik ikan. Baik, kita basuh habis semua dah, pergi nak semayang. Bila nak semayang, kadang-kadang bila kering muka baru terasa, betul tak? Pegang-pegang terasa. Kita buang. Tadi kita ambil semayang habis dah kan? Habis dah, betul tak? Kita pergi sambung basuh tempat yang tak kena ayak dan sambung balik habis semua tangan. Makna dia hak sambung tadi ni basuhan yang pertama lagi. Nampak tak? Faham tak? Kita sambung ya. Titik dia. Dia kekal basuhan yang pertama lagi. Walaupun tadi dah basuh kaki pun semua siap dah. Pergi nak semayang dah. Nak semayang dah ni. Pegang-pegang. Tengok-tengok kat cermin. Kan biasalah kita nak pakai tudung pun tengok cermin. Nak pakai telekung pun tengok cermin. Tengok cermin. Lepas tu dah duduk tempat tikar semayang. Buat keluar cermin kecil pula tengok. Takut tak sama. Kan? Jadi nampak ada sisik ikan. Bila masa tu kita nampak ada sisik ikan, kita buang sisik ikan dia tak? Kita akan pi basuh. Tak payah basuh satu muka. Basuh tempat yang tak kena ayak saja. Tetapi ayak tu tetap kekal basuhan yang pertama. Faham? Sebab dia tadi tak rata lagi. Bila dia kekal basuhan yang pertama, ayak tu menitik balik masuk ke dalam air yang tak cukup 2 kolah. Maka ayak yang menitik masuk balik tadi ni nama dia mustakmal. Ni yang kata orang duk pakai basuhan pertama tu, basuh nombor 1, basuh nombor 2, basuh nombor 3. Hak tu nombor 1 wajib, nombor 2 sunat, nombor 3 sunat. Orang duk kata begitu dah. Sebab apa? Sebab kita tak faham basuhan pertama selama mana dia tidak rata, selama itulah dia basuhan pertama. Jadi kalau ada sisik ikan, basuh di sini sajalah. Basuh di sini. Maka basuhan ni tadi ni dan sekalian basuhan yang terdahulu adalah basuhan yang pertama. Jadi siapa nak buat sunat, basuhlah lagi 2 kali. Dah basuh tangan ni 1, rata dah, basuh lagi 2 kali, dapat pahala sunat. Lepas tu sambung basuh tangan. Kena ambil wuduk semula kalau di muka. Mana dia tak perlu pada niat, tak wajib pada niat dah, sambung saja. Tapi kalau di tangan, di tangan yang ada sisik ikan, buang sisik ikan, basuh bagi rata tempat mana yang tak kena ayak tadi, yang tu basuhan yang pertama.
Basuhan yang pertama. Nak bagi dapat sunat, basuh lagi 2 kali. Dapat. Nama dia basuhan kali ketiga, kedua dan ketiga. Jadi basuhan kekal yang pertama. Sambung di tempat mana yang tak kena ayak. Mana letak sisi ikan duduk atas ubun kepala ke? Ubun kepala ni, sisi ikan. Penuh kan ni. Kita pula orang sambil sembahyang. Cek gitu ya kan. Jadi mana tu tempat yang kita tag tu tempat sisi ikan je. Tempat sisi ikan je. Tak kena pun kepala. Rambut pun tak kena duduk atas. Jadi kita sambung basuh. Sebenarnya orang perempuan tang ni. Kita basuh kepala tang mana? Semua tang ni ya. Tanya siapa pun tang ni ya. Basuh tang ni pun boleh. Selagi mana dia nama kepala, basuhlah tang mana pun. Asalkan dia nama kepala. Basuh. Jadi wudu dia tidak ada muwalat. Wudu tak ada muwalat. Tak ada muwalat ni makna dia tak ada masa yang jangka masa. Ambil air sembahyang di rumah. Habis ambil sembahyang tak basuh kaki, mai basuh kaki di surau. Boleh tak? Boleh. Tu maksud dia. Jadi kalau kita sambung tang mana tempat yang tak kena air, tang tu lah kita sambung. Tak kena di tangan, sambung di tangan. Kalau tak kena di tangan kanan, maka kita sambung di tangan kanan, kemudiannya tangan kiri, kemudiannya sapu kepala, kemudiannya basuh kaki. Kalau tak kena di tangan kiri, basuh di tangan kiri, kemudiannya sapu kepala, kemudiannya basuh kaki. Faham tak? Dia kanan, kiri dulu kan? Kanan, kiri. Jadi kalau tak kena kanan, maka basuh ratakan di kanan, kemudiannya masuk kiri. Tapi di kiri yang tak kena ayak lah ni, basuh di kiri. Lepas kiri, basuh kepala. Lepas kepala, basuh kaki. Itu kaedah dia. Jadi bila disebut basuhan yang pertama, kita kena ambil faham. Basuhan yang pertama bagi basuhan wudu, makna dia selama mana tak rata ayak, walaupun banyak kali dah kita basuh, maka ia kekal dengan basuhan yang pertama. Nama dia tetap wajib. Bila dia basuhan yang wajib, maka kalau yang menitik, yang dikatakan mustakmal ni ayak yang menitik daripada tempat basuhan, bukan ayak yang berpisah daripada muka dengan tangan. Basuh, lepas tu pisah. Pisah ni bukan ayak mustakmal. Pisah ni bukan ayak mustakmal. Tetapi ayak ni hak yang duduk di tangan ni tadi, tak boleh kita nak meratakan lagi dah. Kena ambil ayak lain. Kena ambil ayak lain. Sebab ni ayak yang kita berpisah dengan muka. Jadi kalau dalam kitab lain dia kata ayak mustakmal ni bukanlah ayak yang berpisah, ayak tangan ni masuk dalam kolah dah. Ayak muka, daripada muka masuk dalam kolah. Jadi hak ni khilaf. Ada ulama kata, no, kita angkat tangan saja, ni mustakmal. Jadi benda-benda khilaf. Dia sebelum kita macam ni, bila darah di muka ataupun di tempat wudu ataupun kita ada darah yang mengalir, dia mestilah kita basuh dia dulu, tampalkan, jangan bagi dia keluar. Kemudiannya bila kita ambil wudu, kita basuh, dia duk keluar juga, kita basuh sampai basuh dah selesai rata, kita ambil benda yang boleh tampal, jangan bagi dia keluar. Sah. Kata jerawat itu atau dia selalunya jadi jerawat batu yang pesen jenis naik bisu itulah kan. Tangan pula tak tidur diam nak. Tangan tak tidur diam. Asal sentuh aku nah, Rupanya pelan bengkok dia akan pecah dan kadang-kadang dia jadi darah. Darah ni kadang-kadang dia duduk keluar tak mau berhenti. Jadi pertama-tama kita ambil tisu, kita basuh, kita ambil tisu, kita tempel dulu, tekap supaya dia tak meleleh. Bila kita ambil air semayang nanti, kita buang tisu, kita ambil air semayang apa semua, kita dah basuh sampai rata dah, dia masih ada darah, kita dah ratakan air semua dah. Jadi kita ambil tisu ni, kita tutup, tempel dengan niat menghalang dia keluar. Kalau dia keluar juga, bukan kerja kita dah. Tak apa dah. Masa duduk semayang, dia duduk meleleh keluar. Bukan kerja kita dah. Bukan kerja. Tapi syarat dia, kena ada usaha untuk menghalang dulu. Macam tu orang kena pacat ke,
lintah ke kan, bila darah tu meleleh selepas daripada kita usaha tanpa dia, nah tak apa dah, dimaafkan. Baik. Jadi yang dikatakan ayat ni yang kedua ni, nah keduanya ialah apa dia, air yang yang kata musannif kedua, sebab dipakai akan dia air pada basuh fardu pada wuduk dan pada fardu pada mandi. Nah, mandi. Ayat yang dikatakan ayat yang basuhan yang pertama pada mandi sama juga. Selama mana tak rata keseluruhan badan, selama itulah ayat daripada badan kita ni ayat basuhan yang pertama. Kita ni sunat mandi jurus 3 kali, betul tak? Betul tak? Jadi dia pun mandi sunat dimulakan sebelah kanan, dia jurus belah kanan. Jurus belah kanan. Lepas tu belah kiri. Lepas tu jurus tengah. Nah, baru dia kata ayat tu baru sekali. Tu bukan 3 kali lagi. Faham tak? Tu baru sekali. Dia yang dihukumkan kali pertama tu ialah bila dah rata habis semua, itulah habis yang pertama wajib. Patutnya kita jurus kali pertama tak kira sunat dimula sebelah kanan. Jurus kali pertama tu rata ayat. Nak jurus daripada kepala belah kanan, jurus belah kanan turun. Nah, jurus belah kiri turun, jurus tengah-tengah turun. Bukan 3 kali lagi. Tu baru sekali. Rata ayat, rata habis semua lubang telinga yang mana patut kita rata habis semua dah, rata habis selesai dah ayat tu meratai kena tubuh badan kita, baru habis basuhan yang pertama. Baru jurus yang kedua, baru jurus yang ketiga. Tu makna dia. Nah, jadi kalau kita jurus 10 kali pun selagi dia tak rata ayat tu, selagi itulah dia basuhan yang pertama. Habis rata, maka dia baru pindah jadi basuhan yang kedua. Nah, sebab tu nak mandi basuhan pertama, basuhan yang kedua paling senang terjun dalam kolam. Selam nombor 1 guduk kata ayat mangkit. Selam nombor 2 sunat. Selam nombor 3 sunat, selesai. Nah, habis. Lepas tu nak ambil wuduk dah, terkaya ayat, tak perlu pada wuduk kalau kita tak pegang kemaluan. Betul tak? Duduk dalam sungai ayat deras, ayat banyak. Selam. Nah, semua ayat boleh kena. Duduk mandi, duduk apa semua ayat boleh kena tanpa kita gosok. Nah, sebab kita duduk dalam kolam, kalau kita duduk dalam kolam, duduk tu benar masuk duduk tu, kalau boleh bersila ke, boleh duduk tinggung ke, makna dia ayat akan rata semua kena tanpa kita gosok. Yang ni yang kata tak payah ambil wuduk dah. Ni gosok berata dah. Tonyoh rata lepas tu tak ambil wuduk lagu mana. Nah, bukan tonyoh dengan beri sabut. Nah, tonyoh dengan tapak tangan. Bila bersentuhan tapak tangan dengan kemaluan, batallah wuduk. Kan? Nah, jadi boleh. Boleh kalau kita ni. Nah, mandi. Ada kolah di rumah. Kolah boleh ada besar tu. Nak masuk ke mana? Nah, kolah pun 3 segi kecil. Nah, nak masuk macam mana dalam kolah orang? Nah, masuk pecah kolah tu orang senang ni. Nah, kedebum terjun masuk mai. Ambil. Pasal apa? Mak jatuh, kolah pecah. Pasal apa? Mak nak mandi, masuk dalam kolah. Ustaz kata masuk dalam kolah senang. Nah, ustaz juga dapat nama. Nah, baik. Jadi kena faham basuhan yang pertama dan mandi jurusan yang pertama tu ialah bila dia rata ayat, habislah jurusan yang pertama. Tak kira lah jurus yang banyak mana sekalipun. Baik lagi kata musannif, dan tiada sampai perhimpunannya, yakni tiada sampai perhimpunan ayat itu 2 qolah. Maka ayat yang dah diguna pakai berhimpun balik ayat tu, tapi tak sampai 2 qolah. Bila tak sampai 2 qolah, maka kata musannif air yang 2 bahagi ini,
Air yang dua bahagi ini, air mana? Air yang bahagi yang pertama tadi, yang dimasuki ataupun yang bercampur dengan benda yang suci, yang bukan daripada air. Dan air yang kedua iaitu air yang lebihan ataupun air yang menitik daripada basuhan fardu yang pertama. Basuhan yang pertama pada wuduk dan pada mandi. Air yang dua bahagi ini suci dirinya, diri air tu suci. Bila sebut suci, boleh minum tak? Boleh. Boleh minum. Nah, tapi boleh basuh tak? Boleh wuduk tak? Boleh mandi tak? Tengok kata musannif, suci dirinya tapi tiada menyuci bagi yang lainnya. Diri air tu suci, tapi dia tak boleh menyucikan yang lain. Boleh basuh, tak, bukan dia kata tak boleh basuh, boleh basuh. Tak ada masalah basuh, tapi dia tidak menyucikan. Nah, Islam dia mengutamakan suci, bukan utama bersih. Bila dia suci, bagi Islam dia bersih. Nah, jadi kalau yang nak suci betul, mestilah dia bersih. Kalau dia bersih, dia suci. Kalau dia suci, dia bersih. Nah, tu bagi Islam. Islam utamakan suci. Yang dikehendaki ialah suci. Nah, sebab tu kita kena perhati bagi elok-elok. Boleh tak orang kapiak masak apa kita nak pergi makan tu? Bersih. Bersih. Kalau kita tengok masakan mereka bersih, tempat mereka bersih, lebih bersih daripada orang Melayu. Nah, bersih. Tapi suci tak? Ni persoalan dia, suci ke tidak? Persoalan suci tu penting. Yang kita nak pakai suci. Bukan duk kira bersih. Kalau kira bersih kau pada beli hak Melayu, baik belilah hak orang bukan Melayu. Sebab apa? Depa jaga kebersihan. Depa dapat ISO semua cukup, dapat bersih. Nah, tapi suci tak? Persoalan yang pertama, suci tak? Jadi dengan sebab suci ni, Tuhan suruh kita cari halalan tayyiba. Yang halal lagi yang baik. Baik tu bersih. Halal lagi yang baik. Nah, jadi halal lagi baik ni ada dekat orang Islam, tak ada dekat orang kapiak. Walaupun orang kapiak buat lebih sedap daripada orang Islam. Jadi kita kena utamakan produk orang Islam. Kena utamakan produk orang Islam. Sebab pertama sekali, tempat dia ialah suci. Suci tu yang penting. Begitulah ayat ni. Ayat ni walaupun dia suci diri dia, suci, tetapi dia tak dapat menyucikan. Nampak tak? Ayat ni dia bersih, suci, boleh minum. Ayat musta'mal, boleh masak, boleh minum. Ayat qaid yang lazim, dah tentu boleh minum. Ayat tebu, ayat kopi, ayat teh tu ayat qaid yang lazim, boleh minum. Nak minum boleh. Tak ada jadi najis apa pun sebab dia suci. Tetapi dia tidak boleh menyucikan diri yang lain. Tak boleh. Bila dia tak boleh menyucikan diri yang lain, makna dia hanya boleh qadar guna pada belah kita nak minum. Nah, boleh. Basuh boleh tak? Basuh boleh. Tapi suci tak pakaian kita? Tak suci. Kalau pakaian kita bernajis, maka pakaian kita tak suci. Tapi kalau pakaian kita tak bernajis, kita boleh basuh dengan pakaian kita dengan air musta'mal. Boleh. Nah, dia sebab tak bernajis. Bila tak bernajis, dia kekal suci. Bila dia kekal suci, kita basuh dengan air musta'mal. Walaupun air musta'mal tu suci diri dia, tak menyucikan yang lain, tetapi dia membersihkan. Makna dia pakaian kita tetap tidak bernajis. Tapi kalau air tu mutan najis, tak boleh. Air mutan najis tak boleh basuh. Nah, jadi kedua bahagi ni makna dia ayat ni kedua-duanya suci. Ayat qaid yang lazim suci, ayat musta'mal pun suci. Tetapi dia tidak menyucikan yang lainnya. Makna dia nak ambil wuduk, nak mandi wajib, tak boleh. Nah, tak boleh. Nak basuh kain boleh tak? Boleh. Mana tahu kok terangin nak basuh kain dengan air kopi. Dah air suci, nak basuh kain dengan air kopi. Nah, ambil kain telekung, basuh dengan air kopi. Nah, tak apa kata kita nak tukar warna pula telekung, basuh dengan air teh. Nah, mana lah tahu. Bersih tak? Bersih. Suci tak? Suci. Suci, kain tu suci sebab kain kita tak kotor, kain kita tak kena najis, suci. Tetapi masa kita basuh tadi kalau ada najis, dia menyucikan tak? Tak.
Sebab dia qaid yang lazim ataupun musta'mal. Boleh tak nak pakai semayang basuh kain dengan air teh? Boleh. Manalah tahu kok terangi nak pakai sambil-sambil semayang boleh bau teh Lipton ke, teh bo ke, teh 3x8 ke, teh wangi ke kan. Manalah tahu. Terangi nak bau. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau asal pakaian tak suci, maka dia tak menyucikan. Tak menyucikan. Tapi ayat mustakmal ni dia jadi ubat. Dia jadi ubat. Ubat dia, ubat hak orang kita hak lah zaman lah tak reti. Untuk anak-anak, ubat untuk anak-anak. Ayat mustakmal ni jadi ubat untuk budak baby kecil-kecil. Biasa orang Kedah panggil seriak. Tahu seriak? Tahu? Apalah kamu. Seriak hujan kan, duk tengah lebat hujan seriak berhenti. Budak-budak seroh. Duk tengah sehat elok seriak badan. Seriak orang panggil kan. Seroh ya turun kan. Kesit dia kesit tu kecut ni dak seriak, dia tak jadi gemuk, tak jadi duk tengah debok elok, comel montek elok, tiba-tiba jadi tak lalu makan, jadi kita kata cacing. Memang kita kata cacing. Tahu dia sakit apa? Dia sakit dia Nabi kata ainul hasad. Penyakit budak-budak ni, budak-budak kita sebab tu kita tak faham. Orang tua-tua cerdik, kita bodoh. Orang dulu-dulu kat cucu dia panggil apa? Huduh, busuk. Betul tak? Pasal apa? Sebab kanak baby ni kecil-kecil ni kita tak boleh puji dia. Bila puji dia termakan ainul hasad. Termakan dengan pujian. Bila termakan dengan pujian, kadang-kadang puji tu tak kena dengan taraf diri dia. Comelnya, dia gemuk, gedeponya, seriak. Debab sungguh budak ni. Kita lah ni, kita kata apa? Gemuknya, anak dia apa dah, debak gemuknya. Orang dulu-dulu dia kata apa? Semangat. Betul tak? Dia tak kata yang benda yang puji tu yang kena tak padan dengan budak tu. Bila kena tak padan dengan budak tu, dia jadi satu penyakit, yang penyakit tu penyakit ainul hasad. Puji ni bahaya. Kita tak faham benda-benda ni. Kita bila tengok budak comel, bem-bem ni, geramnya, debab ni, sehat sungguh lah dia ni. Kita puji dia sehingga kadang-kadang tak padan untuk dia terima puji. Nabi tak bagi, tapi kita duk buat benda ni. Jadi antara lain setengah daripada ubat dia ialah ayat mustakmal. Ayat mustakmal. Ayat wuduk yang kita ambil, kita kata contoh kita puji. Kita kan tok-tok belakang tok-tok dia dengan cucu dia, Allah. Lah ni mana ada orang panggil huduh-huduh. Panggil mau lawa-lawa semua anak cucu. Orang dulu-dulu ke cucu dia huduh. Hampa nampak huduh aku duduk tahu mana? Mana busuk. Sampai ketua orang panggil busuk. Lepas tu kita marah. Busuk ni selalunya panggilan Tok Wan, huduh Tok Wan. Panggil nama-nama macam-macam. Pasal apa? Pasal dia jaga. Kita lah tak jaga. Tiba-tiba bila dia naik umur 2 tahun, dia mula kita nampak dia dah berubah, seriak dia jadi. Duduk sehat elok, tegak elok, dia jadi seriak. Kadang-kadang perut boroi, cacing tak berhenti-berhenti. Tapi kadang-kadang pelik juga Orang dulu-dulu kalau cacing buat apa? Ikat tali kasut. Pelik tak? Betul tak? Orang dulu-dulu ikat tali kasut. Tahan cacing dia jolok muntah. Cacing jolok muntah. Dia pakai ikat tali kasut. Buat rantai. Dia kalau dia sebab tu dia macam ni lah. Kita berubat, kita percaya kat siapa? Ya, kat Allah. Kalau hak ni bukan jadi apa pun, tapi benda tu dibuatkan jadi sebagai satu benda yang asbab kepada dia. Bukan ada, tak ada apa. Tapi pasal apa berkesan? Pasal apa berkesan? Lah ni makan ubat cacing 6 bulan sekali, ubat cacing 6 bulan sekali. Leh-leh dalam perut cacing pun tak ada. Cacing tak ada dalam perut susah. Penyakit jadi penyakit balik. Dia kena ada cacing.
Dia kalau kita percaya dengan yang karut-karutlah. Nah, dia cuma macam ni ya. Sakit ketumbit berubat apa? Tumbit tak ketumbit? Bawang putih, bakar bawang putih cucuk kita lah ni pergi cari ubat macam. Ni. Cucuk bawang putih. Cucuk. Hilang, tak ada. Nampak tak? Dia petua-petua selama mana dia tak bercanggah dengan syariat, boleh beramal silakan. Kalau petua yang bercanggah dengan syariat, kita beramal jadi khurafat, syirik. Hak tu tinggal. Tinggal. Selama mana dia bukan ada apa pun. Nah, dia macam ikat tali kasut ni. Ikat tali kasut ni cacing, untuk cacing. Tak mau bagi muntah kan. Cacing. Dia ikat ni bukan ada apa pun, tak ada apa, tapi sebagai simbolik semata-mata. Jangan kosak tali kasut tu menyembuhkan. Nah, jangan kosak tali kasut tu menyembuhkan. Ni pergi duk kata, tali kasut tu bagi lega. Tak buh tali kasut, buh tali kapai pun sama syirik. Buh tali kapai pun syirik. Kalau kata bukan kata tali kasut, dah pergi kosak kata dia yang menyembuhkan. Nah, ni sebab tu kata cara orang dulu-dulu dia tak ada cara yang lebih moden, dia cara yang lama sebagai simbolik satu perkara. Selama mana dia taat tikak benda tu bagi bekah, tak syirik. Harus boleh guna. Dah pelik kita tengok. Nah, jadi ayat musta'mal tu macam tu. Ayat musta'mal ni kita boleh menyembuhkan, menghilangkan penyakit ainul hasad. Bagi minum. Ya. Kalau budak-budak, kalau tok wan selalu duk panggil dengan puji-puji, panggil yang ni, tiba-tiba kalau kita tengok pucat, seriat, dia makin duk serah tu, kita cubalah ikhtiar dengan ambil ayat semayang, bagikan dapatkan ayat musta'mal. Tadahkan, ambil basuh muka, bagi masuk, lepas tu basuh tangan. Dua cukup lah, muka dan tangan, dua cukup lah. Jangan pergi basuh kaki buh dalam tu lah. Sekali basuh kaki buh dalam tu, kumok buh dalam tu, lepas tu bagi dia minum. Tak boleh. Tak boleh. Dia kumok, orang ambil ayat semayang di kolah tu, kumok masuk balik dalam kolah makruh. Tak boleh. Tak boleh kumok masuk balik dalam kolah. Jadi benda yang jadi keji jangan buat. Basuh muka, basuh tangan cukuplah, memadar dah, dapat sikit ayat banyak ni cukup dah. Kita celup dia, kita tangan ayat kita ni, kita baca selawat 3 kali. Kita baca Fatihah, selawat 3 kali, bagi dia minum. Insya-Allah. Insya-Allah. Kalau dia ada penyakit, kita ambil ayat tu lah. Dia senang je. Tak, kalau basuh muka tak ni pun boleh. Basuh muka ayat yang turun tu, yang turun tu dapat sikit pun jadi kita nak bagi dia minum. Tu nama ayat musta'mal. Bukannya kotor. Jangan basuh muka hang je tidur. Sagi basuh muka hang je tidur kali dengan ayat liuk basi pula, tu bukan yang tu. Basuh muka ketika ambil wuduk. Ya, basuh tangan saja pun boleh. Basuh tangan saja apa ayat tu kita bagi masuk, dapat. Cukup. Ambil dia nak ayat musta'mal. Ayat musta'mal ni ayat yang digunakan pada basuhan yang pertama. Ini adalah sebahagian daripada kaedah. Kaedah bila kita budak-budak ni sebenarnya bukan boleh dipuji berlebih-lebih. Tak boleh. Daripada kecil tengok orang tua-tua. Dia anak dia buah, dia kata apa? Betul mula dia ni. Anak duk ragah-ragah. Naik. Anak duk meragah, dia suruh naik. Agak-agak kalau kita buat apa? Kita duk siap dengan bangkit, siap dengan bangku kali Awin. Panggil turun. Orang tua dulu duk, dia sambil duduk ya. Dia mesti terbalik. Nak suruh dia jadi terbalik. Budak-budak duduk ragah. Naik. Agak-agak kita turun. Nak turun. Tu kaedah orang tua. Kan? Ni semua kita kena ni. Kita lah mana dah macam tu dah. Dia ayat musta'mal ada kegunaan dia. Baik. Lagi. Sebab tu setengah saya biasa dengar ada orang yang berubat penyakit jantung. Antara ubat yang baik dia kata untuk orang sakit jantung. Tapi hak ni bukan saya nak suruh beramai dak, tapi saya biasa dengar. Betul ke tak wallahu alam lah. Tu dalam kolah kan ada tai ayak kan. Dia suruh ambil yang tu. Ya kayak dia penyakit yang banyak.
Dia sebenarnya daripada tai ayak ni, daripada basuhan orang yang duk masuk balik, dia jadi tai ayak dalam tu. Tu dia jadi ubat tu. Kan? Tapi hak tu kena cari tok bomo. Saya bukan tok bomo, saya pun tak reti. Tapi saya bisa dengar. Dia banyak jenis penyakit yang boleh diubati dengan dia. Jantung, kayak lagi orang penyakit yang duk jadi berdene tak mau ni dengan dia. Jadi hak tu kena cari hak yang ni, tapi saya biasa dengar dia. Baik, bahagian yang ketiganya sebab berubah ayak ni, ketiganya sebab jatuh di dalam air yang mutlak itu. Jatuh apa? Jatuh najis. Masuk najis dalam air yang mutlak itu. Sekurang-kurangnya najis itu ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Padahal air itu sedikit. Najis jatuh di dalam kolah. Kolah tu tadi pula ayak yang sedikit. Sedikit tu banyak mana? Yang kata sedikit tu ayak yang banyak mana? Kata sedikit ni, iaitu air yang sedikit itu. Air yang sedikit itu artinya kurang daripada 2 kolah. Kurang daripada 2 kolah. 2 kolah ni ada setengah kata, kalau dikira dengan kilogram 220 kilogram. Ada setengah dia kalau dulu dia kira 13 tin minyak tanah. Betul tak? 13 tin minyak tanah. 13. Dia sebenarnya yang 2 kolah tu 12 ya. 12 saja. Kita susun 3, 4 row kan? 12 saja. Pasal apa dia sebut 13? Sebab 2 kolah biar bagi lebih, jangan kurang. 2 kolah biar bagi lebih, jangan kurang. Dia senang je. 1,5 hasta kali 1,5 hasta kali 1,5 hasta, 1 kolah. Besar ni. Ni 2 kolah ni, 2 kolah ni. Lebih kurang besar ni tambah sikit besar ni. Tambah sikit. 1,5 hasta, 1,5 hasta. Besar ni 1,5 hasta. Lebih kurang ni, tambah ni. Tu 2 kolah dah. Kalau hak tu bukan 2 kolah, tu 4 kolah tu. Kolah kita tu 4 kolah. Masuk berenang dalam tu pun tak apa. Masuk berenang dalam tu pun tak apa. Ayak sampai tinggal paras 2 tu pun dah masuk lagi 2 kolah tu, kolah besar. Kolah besar. Jadi kalau dimasuki najis di dalam kolah yang tidak sampai 2 kolah, tak sampai 2 kolah masuk najis. Kolah ni biasanya kolah di rumah kita lah. Kolah di rumah kita tu tak mandi tu lebih pada 2 kolah dah tu. Kan tak mandi tu lebih pada 2 kolah dah. Buka ayak penuh tu masuk rendam mandi wajib. Sambil lena mandi wajib. Tak mandi. Saya cakap ni semua hak yang ada tak mandi je lah. Saya tak ada. Hak siapa ada tak mandi, baliklah buat mandi di rumah. Tu 2 kolah lah tu, nilai dia 2 kolah. Baik. Tapi yang dimaksudkan di sini kolah yang kecil, macam kolah bilik mandi kita lah. Biasanya hak yang 3 segi tu tak cukup 2 kolah. Baik, dimasuki oleh najis yang boleh dilihat oleh mata pertengahan. Makna mata pertengahan ni dalam kebanyakan kita ni bila tengok semua pakat nampak. Tu mata pertengahan. Tapi kalau dia ni orang lain semua tak nampak, dia nampak, tu bukan mata pertengahan. Tak pakai mata dia. Mata dia tak pakai. Orang tengok mana tak nampak pun, dia kata tu nampak tu. Kita tak nampak, dia nampak, tak pakai. Ataupun semua orang nampak, dia tak nampak, pun tak pakai hak dia. Dia mata pertengahan ni majoriti daripada kita dapat melihat sekali pandang je tu nampak, tu ada najis. Tu mata pertengahan. Baik. Najis tu masuk yang dapat dilihat oleh mata pertengahan. Maka air dalam kolah yang tak sampai 2 kolah itu jadi najislah ia air itu dengan semata-mata terkena najis yang tersebut itu, najis yang jatuh tadi ni ke dalam air yang tak sampai 2 kolah, maka air itu jadi najis. Tukar nama dia jadi air mutan najis. Tukar jadi air mutan najis.
Nah, ataupun air itu banyak. Ni tadi ayat yang tak sampai 2 kolah. Ni ayat ni banyak. Ataupun air itu banyak. Air mutlak ni banyak. Iaitu sampai 2 kolah. Ataupun lebih daripada 2 kolah. Sampai 2 kolah ataupun lebih daripada 2 kolah. Dan mengubah najis itu akan dia air. Mengubah tadi ni pada sifatnya sifat air. Najis tu mengubah sifat air. Apa dia sifat air? Bau, warna, rasa. Rasa, bau, warna. Rasa tu lagu mana? Ayat ni kita nak rasa lagu mana? Nak tahu kata ada najis. Dia macam ni lah. Dia rasa ni dalam 2-3 jenis keadaan. Kalau di ayat ni kita bolehlah merasa ayat tu. Rasa najis dia akan rasa lain. Pahit, ayat tu akan jadi pahit lain macam. Najis. Tapi kalau di diri kita berasalah adanya najis tu. Rasa adanya najis lagi. Kalau di diri kita. Tapi di ayat ni kita rasa boleh. Bau dia cium ayat. Warna dia, tengok warna ayat berubah tak warna. Baik, kata musannif, jika ayat ni banyak 2 kolah ataupun lebih dan mengubah najis itu akan dia air, ubah tadi ni pada sifatnya sifat air. Baik, jika sedikit ubahnya, ayat tu banyak. Jika sedikit ubahnya sifat air itu sekalipun, jadi najislah ia. Ayat yang 2 kolah ataupun lebih dimasuki oleh najis, berubah warna ayat. Contoh je, bukan sungguh pun. Contoh, kita ada kolah, ayat yang 2 kolah penuh ayat tu. Ayat penuh 2 kolah. Jernih ya ayat tu. Elok je, lawa je. Tiba-tiba ada orang pi kencing dalam ayat tu. Nampak warna kuning. Duk nampak. Nampak warna kuning duk melegak dalam ayat tu. Ubah tak warna dia? Ubah warna dia. Dah tahu ubah warna dengan sebab ada ayat kencing dalam tu, nak rasa ke tak? Kita pasien kita pelik dah. Betul tak? Pelik tak? Saya tak tahulah, saya duk tengok kebanyakan masuk saya lah pelik. Pelik tak mana? Cicak berak, cicak berak ni. Tengok cicak ni. Dah tahu dah cicak. Cium dulu. Dia nak buang ni, cium dulu. Pelik tak kita? Kita ni pelik. Dah tahu dah cicak jatuh, dia nak buang cicak tu, dia cium dulu. Tu yang saya tanya. Dah tahu dah ayat kencing masuk, ubah warna, nak rasa lagi ke? Tak payah rasa. Dah tahu dah memang ubah dah sifat dia. Ni tak nak rasa. Mana tahu kok tak ubah rasa. Tak ubah rasa apa? Dah ubah warna. Ubah salah satu daripada 3. Maksud dia. Dia kata ayat yang banyak, kalau ubah sifat ayat tu, walau sedikit sekalipun, maka najislah air itu. Nampak musannif kata najislah air itu walaupun sikit. Walaupun sikit. Ayat tu banyak tapi berubah warna dia, sifat dia, berubah sifat dia dengan warna, bau dan rasa dia. Maka jadi najislah ia air itu. Maka air yang 2 bahagi ini pula, 2 bahagi ini tiada boleh dipakai akan dia sekali-kali. 2 bahagi mana? Satu ayat yang tak cukup 2 kolah, yang dimasuki najis walaupun tak berubah sifat. Satu tu ayat tak cukup 2 kolah, dimasuki najis walaupun tak berubah sifat. Dan lagi satu ayat yang banyak, lebih pada 2 kolah, dimasuki najis, yang najis tu merubahkan sifat ayat. Kedua-duanya kata musannif, 2 bahagi ayat ni, kedua bahagi ayat ni tiada boleh dipakai akan dia kedua-dua bahagi ayat ini
sekali-kali tak boleh pakai, tak boleh guna dia. Tak boleh guna langsung. Kenapa tak boleh guna? Kerana ia adalah najis. Nah, air itu jadi mutan najis, air yang dicampuri najis, maka air itu jadi najis. Kalau kita guna dia, menajisi segala yang lainnya. Jadi di rumah kita, dalam bilik jamban rumah kita ada timba. Ada timba. Tak payah, tapi janganlah duduk tengok belik gitu. Nah, tengok dengan mata pertengahan, nampak oh tak ada apa, suci, air suci. Nah, tapi kita duduk tengok-tengok ada tahi cicak di dalam timba. Nampak tahi cicak tu dalam timba. Okey, kita qada hajat. Bila kita qada hajat, kita ambil air tu, kita basuh. Apa hukum dia? Nah, kita telah menajisi anggota kulit badan kita ni dengan air mutan najis pula. Maka kita duduk dalam keadaan najis. Basuhlah kaki, basuhlah paha, basuh habis semua dengan air tu. Pasal apa? Nak buang sayang. Nak buang sayang. Sedangkan dia mutan najis, maka dia telah menajisi kita. Kita tak mandi, pergi ambil air semayang. Kita pergi semayang, sah tak semayang kita? Tak sah semayang. Pasal diri kita bernajis. Tu yang nak musannif nak bagi kita nampak yang ni lah, supaya kita faham, supaya kita berhati-hati. Syahdan, barang siapa tiada dapat air sekali-kali ataupun didapat air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya atau anggota mandinya yang menegah ia terkena air padanya, maka hendaklah ia tayammum. Tayammum. Jadi habis dah bab ayat, kita akan masuk kepada tayammum ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanarkat syahdan. Ya. Okey, kucing masuk di dalam kolah. Selama mana kucing tak bernajis, dia tak ada najis, dan dia tak mengubahkan apa-apa warna pada air. Warna tak, bau tak, rasa tak. Kucing tu keluar, tak ada pun air tu berubah, dia tak ada najis, maka air tu kekal mutlak. Anjing, anjing masuk di dalam kolah. Dia kata tadi apa dia? Air yang 2 kolah yang lebih, bila dimasuki najis, syarat nak jadi najis air tu mestilah merubah akan warna sifat air. Air yang banyak ni syarat dia kena ubah sifat air. Kalau tak ubah sifat air, kekal mutlak. Ya, dia mukhalazah, dia masuk najis dalam tu, dia berubah dah air tu. Tak berubah, kekal. Tapi agak-agak kita lah, kita nak guna dah air tu, dah kita buang. Nah, macam tu lah kita. Nah, dia kehendak dia lah ni, kalau air yang banyak, selama mana dia tak berubah sifat, kekal dia dengan mutlak. Contoh lagi satu nak bagi nah, contoh. Ni bukan kita sagi kata ni pula. Contoh, di dalam kolah kita ni yang besar, dimasuki teg ayam panu. Teg ayam panu kelepung masuk duduk dalam air. Duduklah air. Air ni berubah tak warna? Tak berubah. Berubah tak bau? Tak berubah. Warna tak berubah, bau tak berubah. Rasa pula, tengok kok rasa dia ada berubah tak? Rasa dia pahit ke tak? Rasa tengok tak berubah juga. Maka dia kekal suci. Walaupun dimasuki teg ayam panu. Dia kekal suci. Tapi kalau dia masuk sikit, dia keluar warna kuning, warna hitam ke keluar, maka itu dah merubah warna, najis. Najis nah. Dia bila merubah sifat, najis. Tak berubah, tak najis. Tapi kalau air tak sampai 2 kolah, tak tunggu berubah sifat, najis belakang. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim.
Jadi alhamdulillah, terima kasih semua pada semualah muslimat yang daripada sini yang doakan saya dan jemaah. Terima kasih.